Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang saya hormati rakan-rakan yang berada di YT dan juga di TT. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, dianugerahkan kesihatan yang baik dan berpanjangan serta dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Petang ni saya cuma ada satu dua lah yang saya nak ulas dalam live yang mungkin agak singkat juga. Saya jarang live sampai 3-4 jam ni saudara. Mungkin 1 jam kot, 1 jam ke 2 jam lah. Kalau ada isu-isu yang kadang ada orang naik kotak kan, yang jadi berpanjangan, mungkin lama sikit kan. Kodin, terima kasih Kodin. Adil, nama dia Adil. Okey, pertama sekali sebagaimana yang kita ketahui bahawa PMX kita hari ini telah pun mengadakan satu program di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Satu universiti yang sekarang ini menjadi kontroversi panas dan diviralkan semenjak ini. Jadi saya pun rasa kesal jugalah sebab dia melibatkan Angkatan Tentera Universiti Pertahanan ni, dan sikit sebanyak mencemarkan imej ATM itu sendiri. Dan dalam keadaan universiti ini kontroversi, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri merasakan beliau perlu datang sendiri ke universiti berkenaan dan mengadakan satu program yang dipanggil Temu Anwar. Program Temu Anwar ni, terima kasih Cikgu Jeneri. Temu Anwar ni banyak program-program yang diadakan. Kalau kita tengok sebelum ini di semua universiti, pusat-pusat pengajian yang beliau adakan. Kerana apa? Kerana nak bertemu terus dengan pelajar, nak mendengar terus isi hati pelajar, di peringkat atasan, pelajar bawahan. Itu tujuan program Temu Anwar ini. Kerana kebanyakan Perdana Menteri mereka hanya mendapat berita-berita yang indah. Ejal, terima kasih Ejal. Malik, waalaikumsalam. Kebanyakan Perdana Menteri, pemimpin, dia suka mendengar laporan daripada pegawai-pegawai dia, dan laporan itu mestinya indah-indah belaka, kan, yang sampai ke telinga dia. Semuanya okey, Datuk Seri, semuanya okey, semuanya okey. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim tahu permasalahan ini, sebab itu dia selalu buat program turun terus ke akar umbi. Terima kasih Mariana. Turun terus ke akar umbi. Nak dengar sendiri pelajar cerita apa sebenarnya. Apakah sama dengan seperti mana yang dilaporkan kepada beliau, Faizal, terima kasih. Yang dilaporkan kepada beliau semuanya keadaan baik, sejahtera belaka. Jadi banyaklah program-program Temu Anwar ini diadakan di banyak universiti dan pusat pengajian, dan beliau mendengar sendiri keluhan, cadangan, rintihan daripada pelajar-pelajar, termasuk juga tenaga pengajar, kan. Kita pernah dengar ada satu program Temu Anwar di mana saya ingat satu pelajar datang 5 datang 5 ke 6 lah, memberikan satu cadangan kepada PMX, dan dia mendapat pujian daripada PMX kerana cadangannya itu amat bagus untuk kerajaan laksanakan. Maknanya pelajar-pelajar yang tak 5 tak 6 ni pun bagi cadangan pada PMX dengar dan PMX terima cadangan yang dikemukakan oleh pelajar bawahan. Pelajar dia pun Kedah, Langkawi, betul, Jendery, dan sebelum Langkawi itu pun ada lagi sebelum itu, kritikan daripada pelajar kepada kerajaan juga didengar. Satu lagi di Johor, ada satu guru mengatakan patutnya ada satu kelas untuk pelajar-pelajar macam OKU ke, ataupun dipanggil apa, Down syndrome, ataupun apa dia, pelajar satu kelas khas, kan. Dan benda itu pun dalam bajet baru ini telah diumumkan oleh Perdana Menteri, menuluskan satu sekolah khas untuk pelajar-pelajar yang seperti ini. Hasil daripada bajet yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu adalah hasil daripada idea autisma. Betul Dr. Freda, dia doktor, takkan dia nak bohong. Dia macam lebay ke? Lebay takkan nak bohong. Doktor tu kan, kena walak cakap dia. Kan. Amin, terima kasih Amin. Di Johor itu hasil daripada cadangan daripada program rapat Bertemu Anwar itu. Cadangan tu diambil dan bukan sekadar dia kata okey, saya akan take note. Tak ada. Bajet baru ni diumumkan dan dilakukan, diberikan bajet. Maknanya cadangan daripada orang bawahan, peringkat bawahan, bukan pegawai-pegawai, bukan pensyarah, bukan YB. Daripada hasil program dibuat Temu Anwar ini. Banyak yang dia belajar, macam dia pergi ke Sabah, kan. Ada pelajar kata peruntukan untuk baiki masalah air di Sabah dah dikeluarkan tapi tak selesai, dan Anwar memberikan
memberikan peringatan kepada pihak berkenaan supaya laksanakan segera. Sebab peruntukan dah bagi, masalahnya lagi tak selesai. Kalau dia tak turun, dia tak tahu. Kemungkinan dia akan dapat laporan dia pegawai dia, peruntukan dah bagi dekat sana, tapi masalah air okey, Datuk Seri okey lah, okey. Rupa-rupanya tak okey. Rupa-rupanya tak okey. Jadi Anwar selalu turun ke bawah. Dan hari ini dia pergi ke mana? Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Walaupun ada pihak mengatakan Anwar mungkin tak pergi sebab sekarang ni yang terbaru ni ada satu kes lagi, kes buli. Yang peliknya kes buli semua melibatkan striker. Sebelum ni tahun 2017 dia ada kes kan. Sampai mati. Orang hantar anak untuk belajar di situ. Dia dibuli oleh senior-senior dia punya macam. Dengan striker sampai mati saudara. Ini bukan ragging sebarang ragging ni. Sampai mati, hebat. Tahulah itu tempat nak jadi bakar-bakar pegawai-pegawai tentera, tapi tak adalah sampai macam itu. Kan latihan yang kau nak praktikkan, tak ada rakan-rakan kau. Engkau juga pelatih. Kan? Cuma kau senior aja. Kenapa pula kau layan budak yang junior macam itu sampai mati? Dah berlaku dan 6 orang ini, penuntut ini telah pun dijatuh hukuman gantung. Tak pasal-pasal aja. Satu orang punca menikmati akan mengakibatkan 6 orang lagi digantung. Kan? Apakah baik berita ini untuk kita dengar dalam negara kita? Dan inilah yang merunsingkan Perdana Menteri kita. Ini yang merunsingkan Perdana Menteri kita. Sebab itu bila dia tengok UPNM ni macam tak ada perubahan. Dah ada kes dah, pelajar mati. Dah ada pelajar lain yang digantung. Hukum gantung oleh mahkamah. Tiba-tiba terbaru ni ada kes lagi. Yang kes ini pun nasib baik terdedah saudara sebab ada pemeriksaan. Terima kasih Noliana. Terima kasih. Muhammad Badri, terima kasih masuk. Kuman pun ada masuk ni. Bebar, Yaga pun ada masuk. Ini nasib baiklah pegawai-pegawai ataupun jurulatih-jurulatih kat situ mengadakan pemeriksaan. Ataupun snap check lah membuat pemeriksaan kepada semua pelajar-pelajar di situ dan kebetulan buat pemeriksaan ada kesan dekat dada dia. Kesan striker. Kesan striker. Jenariah, terima kasih. Kalau tidak buat pemeriksaan, kita tak tahu. Zul Rantau, terima kasih. Kalau tak buat pemeriksaan, kemungkinan kes ini tak tahu. Rupanya selama ni kita di UPNM ni rupanya tidak belajar daripada apa yang telah berlaku. Kan? Maknanya, terima kasih Wati. Maknanya masih berlaku. Nasib baiklah ada pemeriksaan berkala ataupun snap check yang dilakukan oleh jurulatih-jurulatih di situ, rupanya masih berlaku lagi. Dan budak ini tidak buat laporan pun. Mungkin takutlah. Pada dia mungkin takut. Tapi ini amat membahayakan saudara. Bukannya sikit-sikit jentik telinga ni okey lah. Kan? Terima kasih Herol. Azmil, Muhammad, terima kasih Ibrahim, Jasni. Setakat jentik telinga, pumping ke, setajam ke. Ini biasa lah askar. Kalau tak anak-anak kita setajam macam tu, kena pumping dan sebagainya, jangan bagi dia masuk askar lah. Itu biasa, latihan biasa. Tapi kalau dah peringkat dada kena iron, itu bukan saudara. Kan? Kita tahan musuh pun Islam tak benarkan buat macam itu. Apatah lagi kita dalam latihan. Kalau ikut akhlak Islam kita berperang dengan musuh, dapat tawan musuh. Tak dibenarkan kita mendera musuh kita macam itu. Islam larang. Itu musuh tu. Tak boleh buat macam tu. Ambil pisau hiris ke, letak api bakar ke dekat tapak tangan dia ke. Ini pergi iron dekat badan dia. Kan? Dengan musuh pun tidak dibenarkan, apatah lagi dengan rakan-rakan sepelatih kita. Tapi berlaku. Kan? Berlaku. Jadi bila Anwar dengar berita ini, dia rasa tak sedap hati. Ramai mengatakan asalnya, kabarnya, jadual untuk Anwar pergi ke program temu Anwar di UPNM tu dah lama diatur. Sebelum kes ni terdedah lagi, dah lama diatur dah. Begitu berlaku kes ini, ada yang menasihati Anwar, tak payah pergilah pasal kes ni tengah viral kan, UPNM. Baru lagi kes ni. Anwar kata dia tetap akan teruskan. Kenapa pula dia nak kena stop? Kan? Jadi Anwar sendiri nak sampaikan amaran dia kepada pihak UPNM. Dan hari ini dia pergi.
Dari ini dia pergi. Dia pergi tinjau sendiri tempat yang bermasalah itu. Dan dia beri nasihat bukan saja kepada pegawai-pegawai di situ, tetapi dia juga menasihati kepada pelajar-pelajar di situ. Dia kata ini dah bukannya cara-cara Islam dah, bukan akhlak. Kan? Bukan itu yang diajarkan oleh Islam. Kalau kita nak membentuk membentuk kepribadian seorang pegawai tentera, bukan itu cara dia. Bukan cara dengan cara menyeksa seperti itu. Binatang pun Allah tak bagi kita seksa. Walaupun binatang itu disunatkan untuk kita bunuh. Kan? Contohnya macam cicak lah. Kan? Cicak ni digalakkan oleh Islam untuk bunuh, tapi dia tak bagi seksa. Nak bunuh je. Tak boleh kita pergi potong ekor dia sikit, lepas tu kita bakar kaki dia sikit. Kan? Tak boleh. Haram. Berdosa. Nak bunuh terus. Itu. Apatah lagi manusia. Kan? Dan ini berlaku. Dan mungkin ada orang berpandangan ini perkara remeh. Kan? Benda remeh. Tak berlaku ke anak kita. Tak apalah kita kata macam tu. Bayangkan keluarga tu dia dah meninggal tu. Yang beberapa tahun yang lepas. Yang diputuskan oleh mahkamah baru ni. 6 orang pesalah tu yang telah dihukum gantung. Bayangkan keluarga dia. Apakah dia boleh lupakan kejadian itu? Dia berhabis duit mendidik anak dia belajar. Kan? Habis duit untuk mendidik anak dia belajar daripada kecil. Sampai dia melanjutkan pelajaran sampai ke UPNM. Keluarga dia keluarkan duit lagi. Tiba-tiba nyawa dia habis kat situ. Kalau dia habis nyawa dalam pertempuran, mungkin bangga mak bapak dia. Kan? Kalau anak dia terkorban kerana mempertahankan negara, mungkin mak bapak dia rasa ada bangga lah. Walaupun mungkin bersedih atas kehilangan anak, tapi sikit sebanyak dia bangga. Anak dia mati dalam keadaan mempertahankan negara. Seperti mana 2 anggota polis. Kan? Yang meninggal di mana tu? Di Johor tu. Saya pun dah lupa lah. Di balai polis tu. Meninggal. Memang bapak dia sedih. Siapa tak sedih seorang anak meninggal. Tapi sungguhnya dia rasa bangga. Sebab anak dia meninggal dalam keadaan mempertahankan negara. Mempertahankan balai itu sendiri. Kan? Dia meninggal. Di Ulu Tiram. Terima kasih Mirza Azhar. Ada perasaan bangga. Kalau kita pun macam tu. Anak meninggal. Memang kita sedih. Tapi dalam kesedihan itu, kita masih lagi berasa bangga. Bila orang tanya, anak meninggal sebab apa? Anak saya meninggal dalam keadaan pakai uniform, dalam balai polis sedang bertugas. Bangga. Ada sikit bangga. Tapi kalau meninggal dalam keadaan belajar macam itu, dan meninggal pula akibat didera oleh kawan-kawan sendiri yang sama-sama belajar, kita rasa galat lah. Kan? Rasa galat lah. Jadi ini berlaku lagi di UPNM. Dan Anwar hari ini turun dalam program bertemu dia kata temu Anwar di UPM, dan dia macam biasalah Anwar memberikan di samping nasihat merupakan juga satu amaran kepada pihak universiti. Dia minta segala pegawai sekali ini bertanggungjawab. Dia tidak boleh kata tidak tahu di belakang apa semua. Kamu ada tanggungjawab. Apa cara kamu nak buat, kamu pastikan kejadian seperti ini tidak berlaku. Kan? Dia tak boleh kata di luar pengetahuan kami. Macam kes yang dulu 5-6 tahun lalu yang kes mati tu, kan? Kalau kita tengok keterangan di mahkamah, kan? Benda tu dah ada laporan disampaikan tapi tidak ada tindakan dibuat. Budak tu mengadu tapi tidak ada orang nak ambil tahu. Mungkin bagi pegawai-pegawai di situ, biasalah kau kena sikit pun kau nak mengadu. Kena sikit pun mengadu, maka dia orang tak boleh tahu. Kan? Akhirnya mati. Mungkin kali ini UPNM akan mengubah cara dia. Mungkin ada peraturan, garis panduan yang dikenakan bukan saja kepada jurulatih-jurulatih, dan juga pada penuntut-penuntut di situ. Dan kita harapkan ianya lebih tegas kali ini. Pemeriksaan lawatan mengejut, mesti diadakan setiap bilik asrama, bilik tempat dia orang penempatan dia orang, kena sering adakan lawatan mengejut. Tak kira waktu, pagi, petang, tengah hari, tengah malam, awal pagi, mesti ada orang akan pergi buat lawatan-lawatan mengejut. Kan? Supaya nak pastikan tidak berlaku seperti ini. Bagi saya dalam tentera ni, sama ada kadet ke, rekrut tentera ke, apa pun, kalau setakat orang kata, usik sikit-sikit, itu biasalah kan. Anak kita masuk asrama sekolah biasa pun kadang kena juga ragging. Itu biasa. Kan? Sebab dah biasakan anak kita bergaul dengan kawan-kawan. Macam mana kita nak biasakan anak kita bekerjasama dengan orang lain.
Adalah sikit-sikit diusik, itu biasa. Tapi kalau mengakibatkan kecederaan tubuh badan, bukan saja di UPNM, baru-baru ni pun kes ragging bully berlaku di kalangan doktor pakar. Dia senior junior ni, belajar tinggi-tinggi saudara, sampai ke peringkat dapat doktor pakar, tapi akhirnya tekanan dan terpaksa bunuh diri dan sebagainya. Mungkin tekanan yang diberikan oleh doktor-doktor senior kepada dia sampai dia tak sanggup lagi dan akhirnya mengambil keputusan untuk bunuh diri. Waalaikumsalam Nadia. Hasni Sani Fauzi B, apa nama ni? Daging tak bertempat, betul. Askar-askar dulu pun daging juga, kan? Daging juga, tapi tak ada sampai patah riuk, sampai mati dan sebagainya. Dan dia ada limit dia. Berapa lama kamu boleh buat nak daging pun, berapa lama dia tempoh. Kalau orang ni kita tengok dia dah okey, dia boleh kerjasama dengan kita, mematuhi disiplin kita, okey lah, stop lah, jadi kawan, kan? Bukan maksudnya kita nak askar ni dimanja-manja, dibelai-belai, tidak juga tuan, nama pun askar, kan? Tapi ada limit, ada had, kan? Ada had dia. Saya dulu pun askar juga, saya pernah jadi askar senior juga. Ada orang yang baru masuk ragging juga, saya bukan tak ragging, kan? Tapi tak adalah pelik-pelik. Orang tak mokok, kita paksa dia mokok, tak boleh. Walaupun dia tu orang kata tak serius, kan? Kau isok. Tak serius pun, tak melibatkan kecederaan, tak melibatkan mati. Tapi saya tak setuju lagi macam tu, kan? Orang yang tidak hisap rokok, kita paksa dia hisap rokok. Orang tak minum arak, kita paksa dia minum arak, kan? Tak boleh. Tapi kalau kita ragging dia, kan, kau ni malas apa semua, kau buat 100 kali pumping, kan? Setajam 100 kali, tu okey lah. Di samping kita denda dia juga merupakan satu latihan bagi dia, kan? Latihan stamina. Itu biasalah. Naik atas almari, azan, sudah azan. Itu biasa semua. Saya pun buat, kan? Aku nak pagi besok subuh-subuh, aku nak ada orang azan dalam bilik ini. Azan tu dulu atas lokus, kan? Kita buat. Yang tak reti azan, dia kena belajar azan. Aku tak tahu macam mana, sedap tak sedap kau azan, tapi aku nak dengar kau kejut satu bilik ni bangun. Dan azan itu kau duduk atas lokus, menyangkung atas lokus azan.